Saya jemput Tuan Fung Kuilun, Bukit Bintang. Tan Sri Yang Bertuah, terima kasih. Bukit Bintang minta Perdana Menteri menyatakan sama ada kerajaan sedar bahawa syarat permohonan menyewa rumah PPR Dewan Bandaraya terlalu ketat menyebabkan pemohon bujang yang terpaksa menunggu bertanggung ibu bapa dan adik-beradik OKU atau sakit dan isteri bukan warga negara tetapi ada anak-anak bertaraf warga negara. Tidak layak memohon baru atau menukar nama pemohon. Setelah pemohon asal meninggal dunia, berapakah jumlah kes sedemikian dan bagaimana tindakan menyelesaikannya? Terima kasih. Terima kasih. Saya sendiri. Terima kasih Bukit Bintang. Masalahnya itu tentunya serius kerana permohonan untuk projek perumahan rakyat yang sedia ada yang menepati syarat dalam setahun sepenuhnya adalah 3,000. DBKL selama ini hanya menawarkan 300. Sebab itu dasar yang saya tekankan sekarang ialah semua projek-projek perumahan real estate yang diluluskan diwajibkan membina rumah mampu milik dan rumah perumahan ataupun di bawah PPR, projek perumahan rakyat. Jadi kerana kalau kita kekalkan unjuran setelah berlaku beberapa tahun ini 300 unit satu tahun, dia tidak akan menyelesaikan masalah. Ini yang timbul yang dibangkit oleh Bukit Bintang. Tapi saya nak sebut di sini daripada 300 unit yang layak setakat ini itu 3,000. Jadi kalau kita longgarkan, dan saya setuju kalau masalah yang dibangkitkan tentang isteri daripada warga asing ataupun OKU, itu saya setuju dan saya akan minta supaya DBKL beri sedikit penyesuaian. Jadi apa yang diumumkan dulu tentang sasaran rumah mampu milik ini belum lagi tercapai, dan sebab itu ada perubahan baru sekarang yang saya pengusikan 2 bulan lalu untuk tidak meluluskan mana-mana projek perumahan sekiranya mereka tidak membina dalam pada masa yang sama projek rumah mampu milik dan juga projek perumahan rakyat menurut kepada keupayaan dan kawasan kelapangan mereka. Silakan Bukit Bintang. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah soalan tambahan. Saya ingin bertanya yang amat berhormat. Jika kita mencerakinkan serarai menunggu permohonan menyewa rumah PPR, TPKL, pemohon terpaksa menunggu lama bertahun-tahun. Adakah kerajaan bercadang bahawa membina lebih PPR bagi menampung pemohon untuk menyewa rumah memandangkan permohonan bertambah tiap-tiap tahun? Terima kasih. Tuan Menteri. Terima kasih Yang Mohd. Saya hanya boleh mampu setuju dengan mengatakan mesti ada tindakan yang lebih berkesan dan drastik. Perumahan di Kuala Lumpur dan kota-kota besar itu sudah sampai ke bukan saja kritikal tapi agak kronik. Jadi kalau kita betul nak bangkitkan negara madani ini, maka mesti ada satu anjakan dan penetapan syarat yang agak ketat. Beberapa syarikat telah merayu dan ada yang membantah syarat-syarat tersebut, tapi saya tidak fikir kerajaan akan betul ansur kerana kita ada pilihan. Kita mahu pembangunan diteruskan, tetapi kita mesti pastikan peluang rakyat miskin memperoleh rumah itu ditingkatkan, sama ada beli, sewa beli atau hanya menyewa sehingga akhir hayat. Ada cadangan sekarang untuk membolehkan mereka menyewa dengan kadar murah sehingga akhir hayat, kemudian menyerahkan kepada Dewan Bandaraya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Langkawi. Terima kasih. Walaupun jauh dari Kuala Lumpur. Terima boleh kasih Tan Sri Yang Bertuah, the only politician from Sungai Petani yang dapat Tan Sri. Tahniah. Thank you. Soalan saya kepada
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sejauh manakah kerjasama antara Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesejahteraan Bandar JPKKB dan Persatuan Penduduk dalam menyelesaikan tunggakan serta meningkatkan kutipan sewa, dan bagaimanakah DBKL memastikan semua hasil sewa dikembalikan semula kepada para penyewa bagi tujuan pengurusan dan penyelenggaraan. Yang Amat Berhormat, kita dapati juga terdapat terlalu banyak agensi yang terlibat dengan perumahan, KPLB contohnya, KPKT, Kerajaan Negeri, swasta, RISDA, dan daripada kajian saya ada lebih kurang 15 agensi yang terlibat dengan perumahan ini. Bagaimanakah Yang Amat Berhormat, adakah akan menyelaras agensi-agensi ini supaya kesenangan kembali kepada rakyat? Dan saya juga ingin bertanya, ada ura-ura yang menyatakan bahawa Tanah Reserve Melayu atau Malay Reserve yang didirikan rumah PPR akan dibuka kepada non-Bumiputera. Terima kasih, Tan Sri. Siapa Perdana Menteri? Terima kasih. Pertama, pandangan Langkawi tentang pertindihan dan terlalu banyak agensi, saya setuju. Di antara usaha yang kita lakukan ialah untuk menyeragamkan melalui penubuhan beberapa jawatan kabinet untuk mengumpulkan semua agensi ini di bawah TPM 1 dan TPM 2, kerana kecenderungan kita dulu adalah sebaik ada masalah kita tubuh satu agensi, ada masalah lagi kita tambah lagi satu agensi, dan kerja-kerja kadang hal-hal yang sama. Jadi pandangan Langkawi itu tepat, dan bahagian perumahan pun begitu. Kalau di wilayah persekutuan umpamanya, semua agensi itu dibawa untuk diselaraskan untuk pastikan program-program itu tidak bertindih. Tentang Tanah Reserve itu tidak berbangkit. Kalau Tanah Reserve Melayu, dia tentunya khusus untuk orang Melayu, itu isu perlembagaan dan tidak ada pelanggaran dalam bidang itu. Tentang Jabatan Pembangunan Komuniti dan Persatuan Penduduk, kalau di sekat wilayah yang saya faham, saya tidak boleh jawab di kawasan-kawasan lain, memang Persatuan Penduduk memang dirojok dan dibawa sekali dalam perundingan. Dana pengurusan itu diasingkan. Sebab itu di Bandar Tun Razak baru-baru ini, bila kita baiki gerai baru, cantik dan bersih, dan kadar sewa tu daripada 400 saya turunkan 200, tetapi bayaran untuk pengurusan itu asing. Dia mesti bayar, saya difahamkan sekitar RM100 pengurusan supaya menjamin kawasan itu kekal bersih dan tempat itu dijaga dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Perdana Menteri.